Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif bin Hassan. Saya akan menerangkan tentang perkembangan fahaman sekular hingga demokrasi. Pada zaman sekarang, terdapat banyak fahaman atau aliran yang wujud di dunia ini. Kembangan fahaman ini bermula dari fahaman sekularisme, liberalisme, rasionalisme, humanisme, human right, pluralisme dan akhirnya demokrasi. Jika dikaji setiap satunya, ia amat bercanggah dengan ajaran agama Islam yang hanif. Fahaman-fahaman ini mempunyai hujah mereka tersendiri dalam mempengaruhi manusia. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah suatu aliran atau sistem doktrin yang menolak segala bentuk keagamaan dalam kehidupan. Bahasa mudahnya, ia adalah pengasingan agama dari kehidupan seharian. Agama hanyalah satu komponen dalam kehidupan, bukan merentasi kehidupan mereka. Oleh itu, agama hanya diguna pakai dalam ibadah ritual semata-mata, seperti dalam urusan perkahwinan dan kematian, tanpa diaplikasi sepenuhnya dalam aspek kehidupan yang lain seperti ekonomi, politik, pendidikan, muamalah dan seumpamanya. Adakah fahaman sekular ini dari fikrah agama Islam? Sudah tentu tidak. Jika ditelusuri firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Di sini jelas Islam menganjurkan penganutnya untuk menyerahkan keseluruhan kehidupan kepada agama Islam. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme pula adalah aliran yang menekankan hak-hak peribadi serta kesamarataan peluang. Ia tidak terikat langsung dengan agama dan mengutamakan kebebasan seperti kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, hak individu ke atas harta persendirian dan ketulusan sistem pemerintahan. Mereka mahu mengamal agama dengan kehendak sendiri, bebas buat apa sahaja. Jika mahu beramal dengan agama, mereka buat. Jika sebaliknya, maka mereka tidak melakukannya. Mereka juga bebas mengatakan apa sahaja dan ingin suara mereka didengari. Mereka menganggap lelaki dan perempuan itu tiada beza, sama sahaja. Islam itu berbeza. Islam telah meletak hak-hak yang sesuai dengan kepentingan manusia. Hak yang telah ditetapkan merangkumi hak nyawa, hak agama, hak harta, hak keturunan dan hak akal. Rasionalisme pula ialah suatu kaedah atau uji kaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Rasionalisme mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semula jadi dalam diri manusia mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Ia menganggap akal sebagai sumber tertinggi untuk mendapat kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan. Rasionalisme yang berasaskan nilai-nilai saintifik menolak adanya wahyu dan mukjizat atas tanggapan bahawa kedua-dua benda ini dilihat tidak logik. Ukuran sama ada sesuatu itu saintifik atau tidak, terletak sama ada ia logik ataupun tidak. Mereka mahukan kebenaran dengan menyatakan pembuktian. Bila Al-Quran kata itu haram, ia mahu lihat bukti pengharaman. Mereka menggunakan logik akal semata-mata dalam berfikir. Islam telah diturunkan dengan wahyu. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Seterusnya, humanisme. Humanisme difahamkan sebagai suatu pendirian falsafah dan etika yang menekankan nilai dan tindakan manusia, baik secara sendiri maupun secara kolektif, serta memihak kepada pemikiran kritis dan bukti berbanding penerimaan tahayul. Mereka memandang tinggi pada kata-kata manusia sahaja dan tidak mengendahkan kata-kata selain manusia. Mereka menganggap fikiran manusia lebih baik dari yang lain. Berfikir mengikut akal tanpa mengira apa yang agama larang. Hidup selepas mati tidak difikirkan.
Kefahaman ini terang-terang telah menyimpang dengan apa yang Islam ajar. Human right atau yang sering kita sebut sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada atau melekat kepada manusia sejak dia dilahirkan ke muka bumi ini. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu oleh sesiapa pun. Human right adalah golongan yang mempertahankan hak-hak asasi manusia ini. Sekiranya bertentangan, mereka akan menentang habis-habisan. Orang lain tidak boleh masuk campur, kerana bagi mereka berhak atas diri mereka sendiri. Akan tetapi dalam Islam memandang hak asasi manusia adalah anugerah yang telah diberikan Allah kepada manusia sejak lahir di bumi ini dan bersifat tetap. Hak asasi manusia dalam Islam berpaksi kepada konsep manusia adalah khalifah Allah yang diutus untuk menegakkan kebaikan di muka bumi ini. Dan semua pelakon manusia adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pluralisme bermaksud banyak. Pluralisme adalah suatu kefahaman yang mengajar bahawa semua agama adalah sama, semua agama itu benar. Yang baik akan masuk syurga dan semua pemeluk agama akan masuk syurga mengikut agama masing-masing. Mereka tidak menerima dakwah dan tiada yang boleh mengklaim bahawa hanya agamanya sahaja yang benar sedangkan agama lain salah. Walhal, Allah telah berfirman dalam surahnya, Surah Ali Imran ayat 85 yang bermaksud, dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Yang terakhir, demokrasi. Demokrasi berdasarkan suara ramai kerana suara ramai adalah yang benar. Oleh kerana semua agama betul, akan berlaku kesulitan dalam pengadilan. Jadi mereka mengadakan konsep demokrasi yang mana memilih undian yang banyak sebagai benar dan golongan yang sedikit itu tidak benar. Mereka fikir takkan nak terima golongan yang sedikit. Mereka akan pilih penyokong yang ramai walaupun yang ramai itu menentang agama Allah. Demokrasi membunuh syariat. Syariat tidak mensyaratkan golongan yang banyak sebagai betul. Semua ini adalah fahaman yang sesat dan menyimpang. Islam menentang semua fahaman-fahaman ini. Kesimpulannya, kita perlulah berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.